Assalamualaikum, saya Nur Aini dari 3P akan membentangkan bab 7.2 tentang sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Negara kita kehilangan kuasa dari segi pentadbiran tempatan. Di Negeri Sembilan, British menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan Yang Terhantar. British juga telah menguasai Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan cara menempatkan pegawai magistrat dan pemungut hasil. Pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrat menyebabkan Pahang hilang kuasa pentadbiran pembesar di daerah masing-masing. Bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak, Brooke melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran untuk memudahkannya menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan. Presiden British yang pertama di Perak menggunakan tekanan supaya Sultan Abdullah mentandatangani surat pengisytiharan yang membolehkannya mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Pentadbiran SPUB di Sabah menggugat kedudukan, mencabar kuasa dan kewibawaan Mat Saleh, pembesar di hulu Sungai Sugut, kerana memungkiri janji dengan mengambil semula tabunan daripada penguasaannya. Pelantikan penasihat, penolong penasihat dan hubungan luar negeri telah ditetapkan oleh British di Kuala Terengganu. Besut dan Kemaman menggugat kekuasaan Sultan dan Pembesar. Pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir Kelantan telah mengambil alih kuasa pembesar. Mereka juga telah memindahkan pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih dari Jerang ke Pasir Putih. Seterusnya adalah kesan terhadap kuasa pemerintahan yang kedua, iaitu dari segi perundangan tempatan. Di Nano, British berusaha melaksanakan undang-undang barat. Tindakan British ini mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dun Said dan ianya mengganggu sistem perundangan Nano yang berlandaskan adat pepatih. Di Perak, pembinaan balai polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di laut mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim mentadbir. Ini kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Di Pahang pula, konflik antara Datuk Bahaman dengan British menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lombok Terluar. Tindakan British ini menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang tergugat. Yang ketiga adalah dari segi kewangan tempatan. Ianya melibatkan dua negeri. Yang pertama adalah Perak. Pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Bush di Kuala Sungai Perak menyebabkan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan Pembesar Perak terjejas pendapatan mereka. Di Pahang pula, dengan pengenalan pegawai magistrat dan pemungut hasil, Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Mereka hanya ditawarkan elang bulanan yang sangat kecil. Misalnya, Datuk Bahaman hanya ditawarkan elang sebanyak $70 sahaja sebulan. Para pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan elang tersebut dan membantah tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Seterusnya adalah kesan terhadap kehidupan masyarakat. Cukai ini membawa kesengsaraan terhadap rakyat. Ini kerana British memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, di Kelantan, Majlis Mesyuarat Negeri mengeluarkan pengisytiharan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun 1915. Hal ini menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Cukai yang dikenakan terhadap petani di Pasir Putih sebelum pentadbiran British adalah kutipan cukai adalah berdasarkan jumlah keluaran. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maka cukai yang dikenakan adalah rendah. Dan tanah yang tidak diusahakan juga dikecualikan daripada cukai. Kadar cukai yang dikenakan pada tanah pertanian hanyalah 40 sen seekar hingga RM1.20 seekar. Lepas kedatangan British, setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depa persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang, iaitu 30 sen setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Cukai tanaman dan binatang juga adalah lain-lain. Kadar cukai yang dikenakan bagi sepokok durian adalah 12/1/2 sen sepokok. Pokok kelapa berbuah pula 3 sen sepokok.
pokok pinang 1 sen sepokok, sirih 5 sen sejunjung dan ternakan lembu dan kerbau adalah 20 sen seekor setahun. Terdapat juga masalah membayar cukai. Penduduk Pasir Putih Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Penduduk yang enggan membayar cukai ditangkap dan didenda. Keadaan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British. Ianya juga bercanggah dengan nilai tempatan. British melaksanakan beberapa perubahan baru dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan. Misalnya, penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk pertempatan atau berhumah. Cukai juga mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda dan jika gagal membayar denda akan dipenjarakan. Di Sarawak, pada tahun 1894, DJ Ashwell iaitu seorang pegawai buruh yang bertugas di Simanggang menggunakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batu Lubang. Beliau mengeluarkan arahan supaya memusnahkan rumah panjang di sepadan Sarawak dan juga di kawasan Melanda di Kalimantan. Orang Iban membantah Pasar X supaya berpindah ke pertempatan di hilir sungai utama kerana menjejaskan pertanian pemindahan mereka. Tetapi ketika memasuki kawasan pentadbiran di Belanda, barang-barang mewah mereka dirampas oleh pegawai bertugas kerana gagal membayar cukai dan juga dikenakan denda sebanyak 10 kati iaitu $7.2. Sepatutnya barangan mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai dan juga sepatutnya cukai ini dibayar di pusat pungutan di hilir sungai. Gambar tersebut menunjukkan cukai yang dikenakan oleh SBUB kepada orang murid di Sabah. Seterusnya, bagi negara lain di Sabah, pentadbiran SBUB menindas orang murid. Mereka dilarang membuka tanah baharu untuk pertanian pindah atau penempatan. Akhirnya, orang muridnya kekurangan bekalan beras dan untuk makanan harian mereka. Orang murid dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sepadan. Suami isteri orang murid perlu tinggal berasingan yang dipisahkan oleh aliran sungai. Jadi apabila mereka ingin berjumpa, mereka perlu membayar denda iaitu sebanyak $1. Hal ini menyulitkan kehidupan orang murid di Sabah. Kesimpulannya, sistem pentadbiran barat mengancam kehidupan sosial masyarakat tempatan.